Maksud di dalam Melayu, adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah, ialah pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. Namun begitu, orang Melayu sangat mengambil berat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan adat. Menurut Kamus Dewan, adat ialah peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun. Adat yang diamalkan oleh masyarakat adalah diharuskan dari segi hukum selagi ia tidak bercanggah dengan hukum Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis. Budaya juga bermaksud cara hidup kumpulan manusia dan merangkumi bahasa, agama, kesenian, adat, peraturan dan sebagainya. Marilah kita mendengar isi-isi perbahasan berdasarkan tema yang telah diberikan. Mengenai tajuk kita pada hari ini, saya berpendapat selepas kedatangan Islam, tamadun Melayu melalui perubahan yang sangat besar, terutamanya dalam sistem sosial mereka. Mereka mula memberi penekanan kepada nilai-nilai murni dalam aspek kehidupan dan juga adat istiadat mereka. Sebagai contoh, mereka mula mengangkat nilai samataram antara manusia dan meraihkan kehadiran tetamu ke rumah mereka. Maafkan saya, Saudari Ilma, tetapi saya membangkang isi saudari kerana jika kita lihat, masih terdapat lagi kemungkaran yang berlaku selepas kedatangan Islam seperti jenayah mencuri, pecah amanah dan sebagainya. Ada adat Melayu yang bertentangan dengan syariah Islam seperti kenduri arwah yang dilakukan pada hari-hari tertentu selepas kematian seseorang. Perkara ini telah menjadi kemestian dalam masyarakat dan telah menyusahkan keluarga si mati. Adat ini sebenarnya dilarang dalam Islam dan merupakan satu bid'ah kerana terdapat unsur Hindu-Buddha di dalamnya. Hukum syariah terdapat dalam perkahwinan. Perkahwinan merupakan salah satu anjuran dan sunnah Rasulullah SAW kerana dengan adanya walimatul urus, sesebuah perkahwinan itu dapat diumumkan kepada khalayak ramai. Tetamu yang hadir juga dapat mendoakan kebahagiaan pengantin tersebut. Saya agak kurang bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudari Ais sebentar tadi. Ini kerana pada masa kini kebanyakan majlis walimatul urus diadakan secara besar-besaran dan mendalam kos yang agak tinggi. Tidak salah jika ingin mengadakan satu majlis secara besar-besaran, tetapi aspek pembaziran haruslah dielakkan. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa adat agama Islam masih lagi dipraktikkan di dalam tamadun Melayu, tetapi cuma segelintir sahaja yang tidak dapat mempraktikannya dengan sebaik mungkin. Selepas sesi perbahasan, marilah kita menonton animasi yang dibuat untuk menambahkan kefahaman anda. Selamat hari jadi Ibu. Hai, selamat datang ke hari jadi saya. Wah, cantiknya perempuan ni. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi. Hai Wi. Hai Ali. Wi, saya ingin bagi tahu kamu satu perkara. Boleh tak jadi isteri saya? Bagi saya fikir dulu. Bolehlah. Much later. Selamat pagi, Mak. Kenapa menangis, adik? Janganlah nangis, adik. Mari, Daniel. Nak ajar kamu bahasa Melayu, Baba? Agar seorang bapa nyonya perlu tahu bahasa Melayu Baba. Abah, yang ini Jiang. Hai Pakcik, hari ini saya datang untuk melamar anak Pakcik menjadi isteri saya. Oh, benar ke Jiang? Pakcik bukan nak menolak lamaran kamu. Tapi, Pakcik tidak bersetuju kamu kahwin dengan anak Pakcik sebab memegang adat yang kuat dari tradisi nenek moyang kami. Kami tidak mahu anak Pakcik bercampur aduk adat dengan agama lain. Wih, abah saya tidak membenarkan saya berkahwin dengan Jiang. Rupa-rupanya sebab ni. Jangan sedih. Noin akan berkahwin dengan lelaki Melayu yang baik suatu hari nanti. Hai Jiang. Walaupun kami tidak boleh menjadi pasangan, tapi saya harap kami boleh menjadi kawan lagi. Ya, saya dah fikir kami boleh menjadi kawan lagi. Terima kasih Jiang.
Mari kita sama-sama mengambil gambar sebagai tanda peringatan. Kesimpulannya, setiap adat ini merupakan identiti kepada sesebuah kaum. Oleh itu, adat ini amatlah perlu dipelihara dan dijadikan warisan dari generasi ke generasi agar tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan. Sepanjang proses menyiapkan tugasan ini, kami dapat mempelajari dan mendalami pengetahuan tentang kebudayaan berkembang dalam tamadun Melayu. Selain itu, saya juga mempelajari erti semangat kerjasama kerana kami saling membantu dari awal sehingga akhir pelaksanaan tugasan dijalankan. Selain itu, kami juga mempelajari tentang kedatangan Hindu-Buddha yang sedikit sebanyak mengubah cara hidup masyarakat tamadun Melayu. Sikap toleransi dan kerjasama antara ahli kumpulan juga berjaya dipupuk di akhir kajian ini. Kami percaya bahawa hubungan antara satu sama lain dapat dieratkan melalui tugasan ini dan sikap toleransi juga dapat dipupuk. Di samping itu, melalui tugasan projek ini, kami dapat mengetahui bahawa terdapat perubahan yang berlaku dalam aspek kebudayaan pelbagai etnik dalam tamadun Melayu, daripada kepercayaan animisme kepada akidah tauhid yang berasaskan Kitabullah. Melalui laporan tugasan ini, kami dapat menyimpulkan dan kami dapat sedikit info mengenai bilangan-bilangan etnik dan jenis-jenis etnik yang berada di bawah naungan tamadun Melayu. Saya yakin bahawa tidak semua tahu bahawa terdapat etnik yang berada di Sabah Sarawak yang masih berada di bawah naungan tamadun Melayu. Melalui tugasan ini, kami dapat tahu sedikit dan kami akan menjadikan itu informasi yang berguna bagi kami. Samping itu, kami dapat berbahas mengenai perkembangan budaya dalam tamadun Melayu dan belajar menghormati pandangan orang lain. Melalui projek ini, saya mendapati bahawa projek ini dapat mengenali dengan lebih mendalam tentang tamadun Islam yang telah lama menapak di Malaysia. Yang kedua, berkaitan antara budaya dan agama dalam bentuk masyarakat yang mengikut hukum syarak. Melalui laporan tugasan yang kami peroleh daripada kajian ini, terdapat banyak adat-adat yang terdapat dalam tamadun Melayu ini. Terdapat juga adat yang berlandaskan syariat dan terdapat juga adat yang tidak berlandaskan syariat. Justru daripada itu, kami dapat mengetahui tentang sebuah sikit dari mana datangnya sejarah adat-adat ini ke dalam tamadun Melayu. Apa yang saya dapat melalui tugasan projek ini ialah saya dapat mengetahui bahawa terdapat agama-agama lain juga mengamalkan amalan kebudayaan Melayu sehingga sekarang. Akhir sekali, melalui projek ini, kami dapat pelajari bahawa kedatangan Islam telah membawa satu bentuk kefahaman yang baharu kepada tamadun Melayu dan melambangkan Melayu yang sebenar pada hari ini.